Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemakan rakan setugas Hakim Rahman dalam segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi yang mana kami membawakan tumpuan khas mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberikan peluang untuk menyodorkan realiti di kawasan anda. Dan begitu juga dengan sektor ekonomi, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar. Ini merupakan platform anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani dan segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baiklah, pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak Mac lalu memberi kesan kepada semua pihak, termasuklah masyarakat orang asli. Dan sempena sambutan Hari Orang Asli Sedunia yang disambut pada 9 Ogos setiap tahun, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKAWA menitipkan pesanan buat masyarakat pribumi itu. Dan menurut Ketua Pengarahnya Profesor Dr. Julie Edo, masyarakat itu perlu bangkit tanpa bergantung pada mana-mana pihak ketika mengharungi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pandemik COVID-19 ini mengajar masyarakat pribumi itu agar tidak melupakan nilai sejagat seperti kekeluargaan dan kebudayaan. Dan krisis kesihatan terus memberi peringatan agar masyarakat orang asli tidak mengabaikan alam sekitar dalam mengejar kemajuan, kekayaan serta pembangunan. Dan Juli dalam masa yang sama menzahirkan ucapan terima kasih kepada pelbagai pihak kerana bantu masyarakat pribumi dalam menghadapi COVID-19 ketika PKP. Dan Hari Orang Asli Sedunia disambut pada 9 Ogos setiap tahun, iaitu pada hari Ahad, bagi meningkatkan kesedaran dan melindungi hak-hak penduduk pribumi. Dan tahun ini sambutan tersebut bertemakan COVID-19 dan daya tahan orang asli. Di Malaysia ini, kaum pribumi dianggarkan hampir 14% daripada jumlah populasi penduduk di negara ini. Dan ini apa yang dititipkan oleh Pengarah JAKAWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli. Dan dalam masa sama, kita ingin bercakap mengenai memartabatkan komuniti orang asli itu. Dan untuk berbicara mengenai hal ini bersama di Thailand ketika ini adalah Akid Huat, ataupun lebih mesra digelar Cikgu Akid Huat, kerana Akid Huat ini merupakan seorang pesara guru yang ketika ini walaupun sudah bersara masih lagi mengambil inisiatif mengajar atau memberikan tuition secara percuma kepada anak-anak orang asli di sekolah ataupun di Tasik Chini, di Mentiga Chini, di Pahang. Dan Cikgu Akid juga sudah bersedia melalui talian ketika ini. Selamat pagi Cikgu, apa khabar? Selamat pagi, baik. Baik, Cikgu, mungkin Cikgu boleh mulakan dengan kongsikan macam mana, apakah rutin hariannya Cikgu mengajar anak-anak murid orang asli ini? Terima kasih dulu. Saya walaupun dah bersara, tapi jika ada kepentingan pertolongan yang disuarakan oleh orang asli di kawasan pendalaman, saya terus bersama mereka lah untuk membantu mengenai keyakinan penglibatan anak-anak mereka dalam kepentingan pendidikan. Cikgu, Cikgu, dalam masa sama Cikgu, kita tahu dalam banyak situasi pendidikan dilihat sebagai jalan keluar ataupun cara untuk kita meningkatkan taraf hidup. Tapi dalam masa sama konteks ini bagi komuniti orang asli mungkin berbeza. Jadi apakah cabarannya untuk Cikgu memberikan ilmu ataupun mendidik anak-anak orang asli ini Cikgu? Dalam perkara menghampiri kepada komuniti, terutama kawasan pendalaman lah bagi saya, tahap keyakinan mereka tu mesti kita bantu. Kita beri penerangan, kita tunjuk, beri keyakinan terutamanya bahawa pendidikan tu amat penting. Terutama kepada ibu bapa mereka lah. Jadi cabaran-cabaran yang kita hadapi, walaupun kita agak melihat keyakinan mereka, peratus keyakinan mereka agak rendah, tapi perhatian dan penglibatan diri kita bersama mereka menyebabkan boleh berlakulah, walaupun
memakan masa sedikitlah. Bermakna kita sebagai guru lah, kita jangan melihat persekitaran atau tempat tinggal mereka jadi batasan. Jadi kita harus teruskan beri keyakinan pada mereka terhadap kepentingan pendidikan itu. Cikgu, dalam masa yang sama juga kita nak juga melihat kepada sambutan anak-anak orang asli pribumi. Bagaimana sambutan mereka kepada pembelajaran itu? Adakah mendapat tempat, adakah mendapat perhatian, adakah mereka begitu berminat untuk menerokai peluang-peluang baru dalam pendidikan itu sendiri? Dan itu antara menjadi cabaran bagi saya, tapi saya nak melihat sambutan mereka juga dalam masa yang sama. Adakah mereka menunjukkan reaksi yang lebih baik untuk mendapatkan ilmu dan juga pendidikan itu? Keyakinan murid ni, kalau kita libatkan diri lebih mesra, tonjolkan kasih sayang kita pada mereka, mereka terus bersama para guru lah. Sebab itu, bila agak terasing kita lihat, sebab itu saya maklumkan bahawa kita teruskan tapak kita bersama mereka. Jadi mereka terus memerlukan tunjuk ajar dan penerangan daripada kita bahawa libatkan diri dalam pendidikan itu amat penting bagi mereka yang agak jauh di pendalaman. Cikgu, kalau saya nak imbas semula kembali sewaktu cikgu masih lagi mengajar secara rasmi di sekolah kebangsaan Tasik Chini, di mana cikgu, kalau tak silap saya, 10 tahun berkhidmat di situ sebagai guru besar, dan antara kejayaannya adalah sekolah SK Tasik Chini tersebut diangkat sebagai sekolah kluster kecemerlangan pada ketika itu. Tak silap saya, mungkin 2 tahun lepas atau 3 tahun lepas, cikgu, kan? Dan merupakan satu-satunya sekolah orang asli daripada 94 buah sekolah orang asli di seluruh negara ini yang mendapat status ataupun sekolah kluster kecemerlangan. Apa rahsia ataupun ramuannya, cikgu, sehingga berjaya membawa sekolah tersebut dengan anak-anak muridnya pada ketika itu? Mungkin ketika ini jumlahnya 100 lebih saja anak muridnya, sehingga berjaya diangkat, diberi pengiktirafan sebagai sekolah kluster kecemerlangan. Ya, terima kasih. Jadi kita ambil perhatian, contoh saya baru masuk pada 2004. Kita lihat situasi sekolah persekitaran kampung. Jadi saya dapat 5 perkara yang harus kita ambil perhatian. Yang betul-betul fokus kalau ingin kejayaan pada sebuah sekolah yang amat mundur lah. Pertama, bagi saya, kerjasama atau kasih sayang kita terhadap staf dan pekerja. Yang kedua, kasih sayang dan keyakinan bersama pelajar. Seharusnya kita ambil perhatian apa yang kita lihat, terutama jarak murid-murid dengan pihak sekolah agak sukar, jauh dan sukar. Jadi bentuk kasih sayang kita, murid untuk bersama kita tu lebih meyakinkan mereka. Yang ketiga, tahap dan pendekatan staf, guru-guru yang terlibat, terutama bersama ibu bapa. Itu juga kita harus ambil perhatian lah. Ibu bapa bila dah menghampiri kita, rasa mesra dan rasa kasih sayang kita bersama kita bentuk program atau kaedah yang paling sesuai bersama mereka. Kita tidak akan menghadapi masalah. Yang keempat, peratus kerjasama terhadap komuniti dan NGO. Itu pun amat penting bagi saya. Kalau kita berhadapan dengan masalah, terutama
ibu bapa atau murid, komuniti akan bantu sebaik-baiknya. Dan yang kelima, Ya, yang kelima Halo? teruskan cikgu. ya, dan yang kelima, kerjasama terhadap jabatan atau institusi terlibat dengan sekolah. Itu pun amat penting dapat membantu kita, terutama program-program untuk open minda pelajar kita, untuk bantu kita memberi sumbangan atau dana terhadap pelajar-pelajar kita. Itu saja perkara yang harus kita ambil perhatian, 5 perkara ni. Itu apa yang saya on lah terhadap sekolah dulu. Baik, nampaknya apa yang diaplikasikan digunakan oleh Cikgu Hakiwat itu berjaya mengangkat sekolah SK Tasik Chini sehingga diiktiraf sebagai sekolah kluster kecemerlangan. Tapi Cikgu, dalam masa yang sama, kita bercakap mengenai mengajar komuniti orang asli ini suatu perkara yang mungkin daripada segi budayanya sangat berbeza, Cikgu. Dan sebab itulah Cikgu lebih memahaminya. Jadi bagaimana kita nak mencari keseimbangan, kerana kita serba maklum masyarakat orang asli ini banyak adat resam dan budayanya. Contohnya ini yang saya tahulah tapi saya tak pasti melibatkan suku kaum mana. Contohnya kalau ada ahli keluarga meninggal, ahli keluarga satu rumah tu tak boleh keluar rumah 3 hari. Jadi itu merupakan, cuba bayangkan 3 hari itu pula waktu peperiksaan. Dia macam kena PKP ya. Tak boleh keluar rumah. Jadi macam mana kita nak mencari keseimbangan itu, Cikgu? Ya, terima kasih. Bagi saya, kalau kita lepas ke satu-satu kampung sebagai contoh, walaupun perkara ini dalam satu etnik, tapi disebabkan daerah yang berbeza, kadang-kadang wujud budaya dan adat resam yang berbeza. Dan untuk makluman, saya nak maklum, saya daripada etnik Jakun. Tapi bila saya bertugas di Rompen sebagai contoh, itu budaya yang agak berbeza. Jadi bagi saya lah, kita harus yang pertama sekali kita berjumpa dengan pihak tertentu lah, sebagai contoh Tok Batin, untuk menghampiri dan mendekati dan memahami budaya dan adat resam di kampung berkenaan. Sensitiviti masyarakat asli ni, jika walaupun dia sama-sama asli, tapi kalau kita tak turuti budaya, dia agak terasa dia punya perasaan, sensitiviti dia tu. Jadi kita harus faham dan menghampiri lebih mesra masyarakat ini bila kita faham keadaan dan budayanya. Sebab saya pernah dapat bersama dengan masyarakat ibu bapa asli, murid-murid sekolah asli, sekolah kebangsaan Sungai Mok di Rompen, menyebabkan seorang pelajar saya meninggal. Jadi adat mereka tidak boleh keluar rumah selama 3 hari. Tapi adik-beradik daripada pelajar tu menghadapi peperiksaan. Jadi ini yang menimbulkan masalah. Saya hampir sebaik-baiknya memberi penerangan pada ibu bapa, menyebabkan mereka yakin dan percaya pada apa yang kita bincang dan pakat. Pada masalah-masalah seperti ini dapat kita selesaikanlah. Okey, itu antara cara dan juga pendekatan bagaimana untuk memastikan bahawa anak-anak orang asli itu, masyarakat pribumi, berminat dalam pendidikan. Selepas ini kita nak pergi bagaimana sebagai seorang guru, persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang guru itu apabila mengajar anak-anak orang asli. Sudah tentu mekanismenya adalah pendekatan yang berbeza, dan Cikgu Akid Huat sudah semestinya ada cara-cara juga teknik-teknik tertentu untuk bagaimana guru-guru contohnya yang tidak pernah mengenali ataupun tidak pernah secara langsung terlibat dengan masyarakat orang asli boleh belajar daripada situ. Tapi sebelum itu kita nak rehat dulu seketika, kita akan kembali selepas ini.
Anda masih menonton Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat masih lagi membincangkan mengenai martabatkan masyarakat orang asli di dalam negara kita, dan kita bersama dengan seorang pesara guru, Akid Huat. Cikgu, saya nak terus saja kepada soalan, mungkin kita nak melihat kepada setelah lebih daripada 60 tahun kita merdeka, akhirnya barulah muncul seorang wakil rakyat yang dipilih dalam kalangan orang asli, iaitu Ahli Parlimen Cameron, Ramli Mohamed Noor. Dan kalau kita nak melihat tempoh itu sebenarnya agak lama untuk sesuatu masyarakat itu mencapai tahap sesuatu itu, dan khususnya kepada masyarakat orang asli. Mungkin apa perkara-perkara yang boleh diberikan kelonggaran khusus dan khas kepada masyarakat orang asli untuk memastikan bahawa masyarakat orang asli lebih terjamin, lebih membina dan lebih mencapai tahap-tahap yang sebelum ini tidak pernah dicapai masyarakat orang asli itu sendiri, dan kita nak membuka lebih banyak peluang sebenarnya kepada masyarakat orang asli. Apa yang perlu kita lakukan, Cikgu? Ini pandangan lah ya, pandangan saya. Jadi kalau pihak-pihak tertentu berkeyakinan bahawa komitmen dan tanggungjawab yang diamanahkan, jadi saya penuh yakinlah di antara kalangan orang asli yang boleh melaksanakan satu-satu tugas dan tanggungjawab. Jadi bagi saya, ruang dan peluang itu jika diberi pada mereka, jadi dari nilai dan prestasi saya fikir yang terbaiklah mereka tonjolkan. Ya. Cikgu, dalam masa yang sama kita lihat di institusi-institusi pendidikan, contohnya di Institut Aminuddin Baki, contohnya juga mempunyai silibus khas untuk mengajar anak-anak orang asli ini. Adakah mungkin pada pandangan cikgu yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, juga merupakan orang asli, dan kemudian selepas bersara pun masih lagi bersama dengan komuniti orang asli untuk menaburkan bakti, mengajar secara percuma, adakah mereka ini perlu laluan khas ataupun kota khas untuk mereka turut serta dalam proses membina negara ataupun memajukan, mengangkat taraf sesebuah komuniti itu, atau mereka juga mungkin cikgu rasakan perlu bersaing secara normal seperti dengan masyarakat yang lain? Jadi ada pada pihak Kementerian Pelajaran memberi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar orang murid asli yang lepasan SPM sebagai pelatih guru di Maktab Quran Afzan Lipis. Jadi itu salah satu daripada kaedah dan cara membentuk keyakinan pada masyarakat orang asli, terutama yang jauh di pedalaman. Jadi terima kasih banyaklah sebab IAB bantu dan sedia modul pada pimpinan yang handle semua sekolah asli seluruh negara. Jadi ruang dan peluang tu lebih baik dikhaskan kepada masyarakat asli. Cikgu, dalam masa yang sama juga, ketika mana kita sedang menghadapi perang COVID-19 ini, sudah pasti sedikit sebanyak menjejaskan bukan saja kehidupan tapi juga proses pembelajaran dalam kalangan masyarakat dan juga anak-anak orang asli. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit bagaimana proses pembelajaran itu tetap diteruskan ketika mana COVID-19 ini masih lagi sedang kita perangi? Terima kasih. Semenjak berlaku COVID ni, apa yang kita lihat, anak-anak orang terus terpinggir dan hilang begitu saja. Sebab ibu bapa mereka sangat sensitif dengan perkara ni. Apa yang saya lihat setakat ni lah. Ada yang terus lari ke dalam hutan, ke tepi sungai tanpa ada pergaulan. Jadi tindakan-tindakan yang saya cadangkanlah, tindakan-tindakan cikgu-cikgu yang terlibat dengan sekolah ni terus berurusan dengan pelajar mereka, sebab mereka tidak ada ruang dan peluang melalui
media, melalui komputer ke internet. Jadi mereka terus terasing nampaknya. Jadi sangat duka cita lah apa yang saya lihat pencapaian murid-murid kita, terutama yang jauh di kawasan pedalaman. Cikgu, dalam masa yang sama kita lihat masyarakat orang asli ini merupakan antara komuniti yang membentuk negara kita ini. Tapi dalam masa yang sama, cikgu, apa yang cikgu sebutkan sejak awal tadi, sejak kita bersiaran langsung tadi, apa sebenarnya yang benar-benar diperlukan dan sokongan ataupun ekosistem yang bagaimana yang membenarkan atau memberi peluang dan ruang kepada komuniti orang asli ini untuk mereka hidup dalam keadaan yang mereka inginkan ataupun yang terbaik untuk mereka? Terima kasih. Jadi apa yang saya perhatikan sekarang ini, kemudahan asas pun amat perlu bagi mereka, sebab mereka amat memerlukan sebagai contoh elektrik. Ada masih lagi yang terpinggir dengan kemudahan asas ni, supaya memudahkan anak-anak mereka yang sedang bersekolah itu untuk berurusan terus dalam bidang pendidikan. Begitu juga jalan, memudahkan untuk anak-anak mereka menghadirkan diri ke sekolah. Apa yang kita lihat kan masalah yang ketara ialah dari segi hubungan mereka dengan pihak sekolah, terutama yang agak jauh, yang bermasalah dengan pihak sekolah ni. Jadi bagi saya lah, kemudahan asas itu amat perlu bagi mereka. Cikgu, saya ingin berbalik kepada isu mengenai apabila COVID-19 itu muncul, ramai masyarakat orang asli telah pun lari masuk lebih ke kawasan pedalaman itu yang kerana mereka bimbangkan mengenai penularan COVID-19 ini. Betul, kita semua bimbang dan sebagainya, tapi selain daripada cikgu sekolah yang perlu memainkan peranan seperti cikgu sebutkan tadi, mungkin ada pihak-pihak lain juga perlu memainkan peranan mereka untuk memastikan bahawa proses pembelajaran kepada anak-anak orang asli ini tidak terputus begitu saja ketika mana COVID-19 ini melanda. Kerana apa? Kerana COVID-19 ini kita masih lagi tak tahu bila ia akan berakhir. Vaksin pun masih lagi sedang belum kita temui lagi. Jadi pihak-pihak mana lagi yang perlu diseru, disarankan untuk memainkan peranan supaya proses pembelajaran anak-anak orang asli ini tidak terputus begitu saja. Dan kita takut kalau kata mereka pergi begitu saja, pelajaran mereka akan ketinggalan lebih jauh dan mereka akan ketinggalan dengan lebih ke belakang lagi daripada pelajar-pelajar biasa. Bagaimana pihak-pihak mana lagi kita perlu tekankan? Terima kasih. Perkara ni apa yang kita lihat begitu menyukarkan terutama murid-murid kawasan pendalaman. Saya harap pihak JAKWA, pihak Jabatan Pelajaran Negeri ambil perhatian, terutama murid-murid yang langsung tidak menghadirkan diri ke sekolah. Jadi bahagian pendidikan dalam pihak JAKWA tadi terus fokus pada murid-murid yang hilang ni, bukan hilang, yang terus jauh di kawasan pendalaman. Begitu juga bahagian pendidikan. Tolong ambil perhatian pada sekolah yang sekolah-sekolah, terutama sekolah asli atau sekolah kebangsaan yang murid aslinya ramai tapi sudah lama tidak hadir. Jadi kita tolong ambil perhatian seperti inilah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Cikgu Akid Huat, Pesara Guru Orang Asli yang telah pun bercerita banyak bagaimana untuk memartabatkan pendidikan lang-langan orang asli, anak-anak orang asli khususnya, dan saya sangat tertarik apabila setiap kali kami bertanyakan soalan, beliau seringkali sebelum menjawab berterima kasih terlebih dahulu. Ini adalah akhlak yang begitu terpuji bagi saya. Okey, baiklah, saya kira setakat itu saja dapat kami kongsikan berkenaan dengan masyarakat orang asli, memartabatkan komuniti orang asli yang berada dalam negara kita ini. Ramai sebenarnya yang perlu diberikan perhatian, yang perlu kita angkat kehidupan mereka, mengubah mobiliti sosial kehidupan mereka kepada yang jauh lebih baik lagi daripada yang ada sekarang ini. Dan saya kira itu saja daripada kami di Awni Pagi segmen Realiti Rakyat. Saya Hafizah Zaman. Saya Kian Rahman, jumpa lagi.